Malam ini kita cerita tentang anak yatim. Maka peringatan tu sama. Kita bukan nak buat sekadar buat setahun sekali tentang anak yatim ni. Kita tak nak bulan Ramadan ni bergegas-gegas manusia raikan anak yatim. Bulan Ramadan ni anak yatim makan sampai termuntah-muntah. Esok habis Syawal, kurus kering anak yatim sepanjang tahun. Ni pun perangai tak betul. Bukan masjid ni, tempat lain lah. Dia, betul. Saya ada sekolah tahfiz, kami tahu lah. Sekolah tahfiz kami, bulan Ramadan, makan ni tak tahu nak cakap. Yang kata nak infak, yang nak sedekah, yang nak itu, yang tiba-tiba ngantor. Yang meniaga tiba-tiba tak habis pergi hantar. Ingat kita apa, tong sampah ke? Tapi tunggu besok lepas dah program raya ni, maka kelaparan baliklah anak-anak. Ini jadi masalah. Maka sebab itu kita nak betulkan. Kita nak tengok dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW bagaimana Nabi mengajak kita supaya menyantuni anak-anak yatim setiap hela nafas kita. Bukan hanya menunggu pada waktu Ramadan ataupun waktu Syawal, bukan. Tapi setiap hela nafas kita tu, kita kena letak diri kita berjuang untuk memberi kebaikan kepada keluarga yang ada anak yatim. Sama ada dia yatim itu yatim biasa ataupun yatim dia adalah yatim piatu. Maksudnya tak ada ayah, tak ada mak, ataupun tak ada mak ke tak ada ayah, mana-mana je lah. Asal nama dia yatim. Maka dalam Al-Quran Allah sebut banyak benda, banyak kali ulangan. Dalam hadis Nabi sebut banyak kali. Jadi sementara kita menunggu program kambing nanti, maka kita ambil dulu ilmu untuk charge balik. Kenapa charge balik? Sebab Ramadan sampai luar saf. Tiba-tiba habis Ramadan, hilang ke mana tak tahu. Dia timbul balik Ramadan macam tahun lepas. Dia jadi macam itulah manusia. Maka sebab itu manusia ni sifat dia saya selalu sebut dalam diri saya. Allah kata wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur, demi peluang, demi apa masa yang dipinjamkan, innal insana lafi khusrin. Kebanyakan daripada kita memang sentiasa dalam keadaan rugi. Rugi ni sentiasa. Allah kata, Nabi kata, semayang jemaah dapat 27. Kita kata tak payahlah, semayang sendiri pun satu pun cukup. Kan rugi. Ya, Nabi kata, duduklah saf pertama, kita relax, duduk saf belakang, tak rasa apa-apa, rugi langsung. Nabi ngajar kita puasa lah. Puasa 6, dapat puasa setahun. Tak payah, Ramadan dah buat. Gitu. Rugi serugi-ruginya. Manusia memang sifat dia begitu. Sifat dia itu sifat yang innal insana lafi khusr. Sebab tu saya selalu sebut dalam kuliah saya, jenayah yang paling besar dalam hidup manusia adalah kelalaian. Dia lalai, kenapa tak datang masjid? Lalai. Kenapa tak jaga anak yatim? Lalai. Kenapa jadi suami yang baran dengan keluarga? Lalai. Tak ingat pada agama. Kenapa jadi isteri yang tak taat kepada suami? Lalai. Tak mau taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa jadi anak-anak yang derhaka kepada mak bapak? Kerana lalai. Kelalaian inilah yang membuat Fir'aun last kali taubatnya tak diterima dalam surah Yunus surah 10 pada ayat 90 tu. 91, 92. Fir'aun mati taubat. Tapi taubat pada waktu yang Allah dah tak terima dah. Nyawa sampai di halqum dah. Maka kita nak bagi diri kita ini setiap inci hidup kita. Kadang-kadang ada orang umurnya pendek, tapi dia sentiasa dekat dengan Tuhan. Nampak amal tak banyak, dia buat sikit-sikit berpanjangan. Ada orang umur panjang, leka, lupa. Lalas sekali masuk kilauan mas, otai masih berdosa. Allah, kadang malu tuan-tuan. Saya ni cameraman saya. Dia lagi faham pada saya kadang. Setiap malam duduk tengok.
Kan ya? Kita tengok buka dalam TV, anak-anak kecil kita rosakkan dalam idola kecil, bintang kecil, pop star, rancangan nyanyi-nyanyian. Agak remaja sikit, kita dirosakkan remaja kita dalam akademi Fantasia. Agak-agak awal 40-an, 50-an, Gegar Veganza. Esok dah tua dah 60, 65, Kilauan Mas. Semua rosak. Peserta dia siapa? Bangsa Melayu, umat Islam. Penerbit dia siapa? Bangsa Melayu, umat Islam. Juru tari dan juru lagunya siapa? Bangsa Melayu, umat Islam. Penontonnya kita lah. Maka bila anak bangsa dan anak agama kita rosak, bukan hasil daripada tangan orang lain, hasil daripada tangan-tangan kita sendiri. Saya selalu ulang banyak kali kerana satu peringatan buat kita. Apa nama? Mana dia? Ni. 2 tahun dah pakai mask. 2 tahun pakai mask. Masa pakai mask tu, bismillah pun tak. Dia sarung je, bubuh. Dia ingat benda ni betul-betul boleh menyelamatkan dia. Ya, usaha ya. Tapi usaha haruslah bergandingan dengan tawakal tu ala Allah. Letak bismillah paling kurang. Masa kita pump hand sanitizer tu bukan dekat tangan je. Muka pun kita nak sapu. Tak baca bismillah juga. Masa kita pergi cocok beratur 2 kali, yang cocok yang paling awal tu, vaksin dos pertama, kedua, kadang-kadang menunggu sampai sejam 2. Masa cocok tu mana ada sebut bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Orang perempuan lagi cerdik, bubuh kamera ya kat bahu tu. Sampailah daripada 2 tahun dulu, 18 hari bulan 3 2020 sampai hari ni, doa tolak wabak tak hafal-hafal. Dalam radio keluar, Facebook keluar, TV keluar, Tok Imam dia ulang, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dekat nak habis dah, tak hafal-hafal. Kita je tahu. Kalau tak hafal, kita je tahu, orang lain tak tahu. Nampak alim no kita, jubah kita, serban kita nampak macam alim. Rupanya yang tu tak ngapal. Yang kita ngapal, Vadakaro Nehi chodo gitu merasar jahatum ho vahame bihu. Sambung. Tak apa juga. Kalau macam tu saya seorang je lapan. Iya sungguh. Allah Rabbi. Ruginya manusia, Allah bagi kita 6 bulan pertama duduk dalam rumah, mana pun tak boleh pergi. 6 bulan pertama PKP 1.0. Kan mana pun tak boleh pergi. Berapa ayat Quran kita hafal? Tahu makan tidur sampai ketua. Kesian dengan diri kita lah. Kita, saya jugalah. Maksud gitu. Maka jom kita bagi peringatan supaya kita dapat peringatan besar dengan Ramadan, agar Ramadan itu, saya ceramah di LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Tajuk demo bagi pada saya, Ramadan usah dikau pergi. Kita kan berbahasa pandai, buat je tak nak. Tajuk tu, Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Kau menyanyi pun Ramadan pergi.
Menyanyi lah satu album sekalipun. Memang bulan tu daripada Muharram sampai Zulhijjah dia akan pusing begitu. Dia akan pergi, kau menyanyilah, berdoalah macam mana pun, dia tetap akan pergi. Tetapi apa yang kita mampu buat, mengekalkan amalan Ramadan dalam hidup kita. Bulan biar dia pergi, tapi didikan yang dia bagi itu sepatutnya ada dalam kehidupan kita. Dan sebahagian daripada didikan itu adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintah untuk tengok anak-anak yatim. Dalam Al-Quranul Karim, tadi mukadimah ya. Tu mukadimah ni belum start. Baik. Dalam surah Al-Baqarah Allah cerita dalam surah Al-Baqarah surah kedua pada ayat 220. Ya, sebahagian daripada ayat tu Allah kata wa yas'alunaka 'anil yatama, apabila umatmu ya Muhammad bertanya kepadamu tentang anak yatim, islahul lahum khair, maka berlaku baiklah, buatlah kebaikan kepada mereka. Apapun, buatlah kebaikan untuk mereka. Perintah paling besar dalam surah Al-Baqarah surah kedua pada ayat 220. Dan kena faham, rumah anak yatim atau baik kepada anak yatim ni bukan hanya pergi rumah anak-anak yatim. Yang paling penting anak yatim yang duduk di sebelah kita. Mungkin dia anak abang kita, anak kakak kita, yang sepatutnya itulah yang kita ambil berat. Kadang-kadang jadi kita manusia ni dia memang macam tu. Palestin bukan main sedekah. Jiran sebelah rumah kenduri pun tak panggil. Ada manusia perangai macam tu. Anak yatim, anak buah dia ada 3-4 orang, dia tak peduli. Rumah anak yatim sampai ke Syria dia pergi. Ini tindakan manusia yang tak betul sebenarnya. Sepatutnya kalau kita melihat dalam perintah Allah, Allah bagi tahu kepada Nabi SAW, seandainya mereka umatmu itu bertanya tentang al-yatama, anak-anak yatim, maka katakan kepada mereka, perbaikilah keadaan kehidup mereka. Maksudnya kalau dia perlukan pendidikan, kita bantu. Dia perlukan kasih sayang, tu paling besar. Kasih sayang paling besar. Sebab itu kita ni digalakkan menikah dengan isteri-isteri atau janda yang kematian suami ni, yang jadi balu ni. Jadi kalau ngangguk elok betul. Betul, sungguh. Nanti cek kat belakang siapa kosong lagi. Hantar WhatsApp aja. InsyaAllah. Siapa berkenan kat ustaz hantar WhatsApp ya? Boleh je insya-Allah. Betul. Kita ni nak jadi nak buat amal bukan berat. Tak berat mana pun. Jaga anak yatim, pergi ziarah, bagi duit sekolah aja. Alhamdulillah. Yang kita pula bagi boreh aja. Kan itu pun kadang-kadang mempelik juga. Pergi tengok. Saya selalu ziarah ke sekolah-sekolah. Pergi ziarah ke sekolah, tengok mana-mana yang yuran dia orang tak bayar lagi. So kita tolong bayarkan. Bukan banyak mana pun. Malahan dalam sekolah saya ada agak anak yatim, tapi ramai pewakaf yang sentiasa teringin nak bantu. So perintah Allah dalam surah Al-Baqarah yang pertama, surah kedua ayat 220, bila mana Allah perintah kepada Nabi, siapa-siapa tanya kepadamu wa yas'alunaka 'anil yatama, maka katakan qul islahul lahum khair, perbaikilah kehidupan mereka. Apa sahaja. Bermula pada saat ini, malam ini, tuan-tuan, kita balik di rumah puan-puan yang kita ni tidak yatim ni. Bukan yatim kematu. Awak dah 56, ayah mati 42 tahun dulu, itu yatim kematu nama dia. Okey, nak kena faham juga. Ada orang kata, ustaz, saya yatim ustaz. Yatim apa, tunggu mati je 70 dah.
Bukan. Anak yatim adalah seseorang yang tiada mak atau tiada ayah atau tiada keduanya, dalam keadaan mereka masih belum akil baligh dan tak mampu mengendali diri sendiri. Itu dipanggil yatim. Maka kita perlu dampingi mereka. Apa kelebihannya orang yang jaga anak yatim ni? Orang yang berusaha bagi sumbangan nanti. Ada sumbangan ke anak yatim? Yang bagi sumbangan ni, apa yang diorang dapat? Yang pertama sekali, mereka akan dapat sunnah Nabi SAW, ganjaran pahala besar. Sebab Nabi SAW, dia kata, aku akan bersama dengan orang yang mengambil berat tentang anak yatim. Mana katanya? Ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Qala Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Nabi SAW, aku wakafilul yatimi fil jannah, bersama dengan orang yang jaga anak yatim dalam syurga Allah Ta'ala. Maksudnya, siapa-siapa yang hari ni dia jaga anak yatim, ambil berat pasal anak yatim, ambil pedulilah pasal anak yatim, maka dia besok jadi jiran Nabi SAW fil jannah, dalam syurga Allah. Hakadha, hakadha ni dia kata apa? Wa asyara bis syababatil wusta wa faraja bainahuma, iaitu Nabi ni ketika dia kata hakadha ini, macam mana? Macam dua jari ni, jari telunjuk dengan jari tengah, dan dia berada dengan Nabi SAW besok, akrab dengan Nabi dalam syurga. Asbab dia apa? Ni yang dipanggil sebagai islah. Dia memperbaiki anak-anak yatim dari sudut semua corak kehidupan. Ada anak yatim, dia kaya, bapa dia mati, harta tu kita jaga sebagai pemegang amanah, dan anak yatim tu mewakili mewarisi harta mak bapak dia kaya, tapi dia miskin dari sudut kasih sayang. Sebab tu kalau dalam hukum, anak yatim dia tak boleh terima harta dia. Mak bapak dia mati, harta tak boleh serah ke dia kalau dia tak reti mengendalikan harta tersebut. Agama tak bagi. Dalam surah Al-Baqarah cerita, bila nak serah harta tu kepada dia, apabila dia sudah ada ilmu dalam mengendalikan. Kalau dia penagih dadah, harta tak boleh serah pada dia. Kita kena usaha jadi pemegang amanah untuk bela dia, buat rawatan kepada dia dan sebagainya. Yang hari ni kita nampak ada rumah anak yatim. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kat Malaysia ni tak sepatutnya ada rumah anak yatim yang banyak. Tahu kenapa? Sebab kajian mendapati anak-anak yatim yang ada di Malaysia kebanyakannya ada pak saudara, mak saudara, sepupu sepapat, semua ramai di kelilingnya. Tapi pak saudara jenis tak ambil peduli. Baik lagi Abu Talib, walaupun dia bukan Islam, ambil berat pasal Nabi. Kita perangai lebih teruk. Bukan tak ada, ada, tapi buat tak peduli. Maka yang ni kalau tuan-tuan akrab dengan rumah anak yatim, samalah tuan-tuan kalau pergi ziarah ke rumah orang tua-tua macam tu juga. 10 orang tua-tua yang kita jumpa, 9 daripada dia ada anak. Kalau tak ada anak pun ada adik-beradik. Tapi seorang pun tak berapa ambil peduli. Dia tak nampak yang rupanya Nabi kata manusia yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Tambah-tambah darah daging kita. Dan amalan yang paling baik di sisi Allah, ini hadis sahih Al-Hakim, adalah memberi senyuman atau membuat orang miskin, orang lain itu senyum dan bergembira. Macam kita bagi bantuan, dia senyum, dia rasa seronok. Yang ni nilai yang paling besar. Nabi tak kata orang yang paling baik di sisi Allah solat tahajud 40 rakaat, tak.
Orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang baca Quran 3 hari 30 juzuk. Tak. Kadang-kadang baca Quran banyak, tapi kedekut al-bakhilun wal kedukutun. Betul? Kadang-kadang solat tahajud ni bukan main pulun. Lepas solat tahajud, ambil gambar, update masuk dalam Facebook. Lagi tak cerdik. Tu. Allahu Akbar. Maka jom kita ambil berat, kerana Nabi SAW menyatakan dengan begitu jelas, aku dengan penjaga anak yatim, ataupun bahasa mudah, aku dengan orang yang sayang dan mengambil berat dengan anak yatim ini, dengan penjaga iaitu, maka orang ni aku dengan dia dalam syurga, jari tengah dengan jari ni duduk rapat macam ni saja, duduk sebelah menyebelah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadis lain riwayat Imam Muslim, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, aku ni hidup bersamamu 13 tahun dia hidup dengan Nabi, dan aku berangan dan berharap esok dalam syurga pun nak berjiran dengan rumahmu. Bagaimana cara aku nak duduk dalam syurga berjiran dengan rumahmu? Kata Nabi SAW, perbanyakkan solat sunatmu. Jadi kalau hak tu nampak beratlah sikit. Solat sunat kita yang paling banyak sekali ada 5 jenis. Solat rawatib, mengiringi solat fardu, 2 rakaat subuh, sebelum subuh, ya, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Siapa yang buat zuhur sebelum zuhur 4, dia dapat 12. Siapa yang buat 2 dapat 10. Dalam hadis tu sahih, barang siapa yang menjaga 10 atau 12 rakaat solat sunat rawatib dalam tempoh 24 jam satu hari, maka Allah bina rumahnya, sebuah rumah dalam syurga berjiran dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok, mungkin berat sikit lah kot nak buat, tapi tak, hak ni lagi mudah. Jaga anak yatim lagi mudah, kan? Jaga anak yatim lagi mudah. Maka ada jalan-jalan untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka tuan-tuan, kalau kita ni harta kita besok bukan boleh bawa, masa mati tak boleh bawa. Orang yang paling cerdik sekali dalam bab harta adalah orang yang apabila ada harta, dia guna selagi ada. Kerana dia tahu bahawa setiap kegunaan harta kepada jalan yang betul, Allah simpan pahala dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tak cerdik, nak kata bodoh tak sampai hati. Orang yang paling tak cerdik adalah orang yang apabila ada harta, dia nyimpan, dia kira berapa banyak, mati pada muka. Apa pun tak dapat. Jadi kalau nak hantar harta waktu hidup, tengok anak yatim, sedekah. Masa sedekah kat dia tu, seperti mana kita mengirim sampai ke dalam syurga Allah. Mana-mana ada balu-balu tu, kan ya, maka pergilah tengok. Kalau rasa boleh layak, masuk je Minang. Kalau layak lah. Kalau awak pun kencing manis 28, tak payah lah kan. Iya sungguh. Pergilah, pergi bantu. Datang masjid, bawa duit sikit, masuklah tabung masjid. Kita sedang kirim ke dalam syurga Allah Ta'ala. Harta nak bawa ke syurga masa hidup. Masa mati, kita cuma boleh bawa 3 lapis je kain kapan. Orang perempuan 5 lapis. Lain-lain tak ada harapan. Masuk dalam kubur besok, tilam tak ada. Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Maya Karin, tak ada. Tilam apa? Das Abdul. Tu Das. Tilam tak ada. Memang tak ada pun. Maka ngantor dulu kata kita masa ketika kita hidup. Itu orang cerdik. Ya, jangan tergoda dengan dunia. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni
kesenangan yang menipu kita belaka. Nipu sungguh. Dia memang menipu. Buat rumah. Ada orang marah saya ceramah. Umur 60 pergi buat besarkan rumah. Tak ke gila? Umur 60 dapat dek kita beli SP. Besarkan rumah. Nak buat apa? Awak dah tinggal berdua dengan bini. Awak 75, bini 73. Seorang gaut. Seorang kencing manis dengan darah tinggi. Apa boleh buat? Kena gaut tu mengesut. Buat apa rumah besar? Tapi setan dia menguasai kita. Ada orang marah, ustaz. Iyalah, masa tu je ustaz ada duit baru nak buat rumah. Sebab masa tu sekali itulah jangan buat rumah. Buat rumah dekat sana. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal. Sedang akhirat tempat kita kekal. Kena faham dari sudut tu. Kita hidup ni tuan-tuan, dalam riwayat yang sahih Abdullah ibn Umar kata, dunia kita ini hidup macam musafir. Hindustan kata, zindagi ek safar hai sohana. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang sangat membahagiakan. Sangat bahagia. Hidup kita memang macam tu. Tuan-tuan, contoh. Saya pergi ceramah, ya, di Kedah lah katakan. Ketika saya dalam perjalanan, saya dipanggil sebagai musafir. Apa yang saya bawa? Saya pergi dengan orang rumah saya. Apa yang kami bawa? Baju selai 2. Towel tak payah bawa sebab kat hotel dah ada. Alat-alat mandi tak payah bawa. Semua alat-alat, semua dah ada dah kat hotel. So kita pergi je macam tu. Itu musafir. Ketika musafir, saya tak bawa peti air saya. Saya tak bawa mesin basuh rumah saya. Saya tak bawa semua tu. Itulah hidup kita di dunia ni. Musafir. Ambil apa yang perlu, bukan ambil apa yang kita mahu. Apa yang perlu? Makan 3-4 suapan memadai. Udah kenyang. Iya. Ini makan bertalam-talam kambing. Ya Allah. Udah. Yang paling buruk perangai, orang belum makan dia udah bungkus. Ya Allah. Ini kadang ada perangai orang perempuan datang masjid dalam beg bawa plastik. AJK dia orang tahulah AJK. Dia orang cukup kenal. Muka ni. Kan belum apa-apalah dia bungkus-bungkus letak dalam bakul motor. Kejap lagi dia mengadap pula untuk dia pula tu. Orang belum makan dia dah bungkus. Ada je. Maka jomlah kita betulkan hidup kita. Ya, betulkan macam mana? Betulkan supaya kita ambil ruang untuk jaga anak-anak yatim ini. Beri bantuan apa sahaja. Bantuan yang paling besar adalah kasih sayang. Nasihat, menasihati. Tuan-tuan kalau buka rumah anak yatim, saya ada sahabat yang sangat ramai. Ujian cukup besar. Sebab anak yatim ni dia punya degil dia lain macam. Allah uji orang yang nak jaga tu. Tak dengar cakap. Dia begitu. Allah nak bagi kita nilai kesabaran. Dengan sabar itu Allah nak masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kebaikan yang pertama. Apa dia? Kata Nabi SAW, siapa yang jaga anak yatim, maka aku akan bersamanya macam jari telunjuk dengan jari tengah kat mana? Dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, siapa yang jaga anak yatim? Nabi SAW pernah sebut, man qabadha yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah al-baitata illa ay ya'mala dhanban la yughfar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang jaga anak yatim di antara umat Islam sampai dia jaga makan dan minumnya anak yatim ini, maka Allah akan pastikan bakal masuk dia ke dalam syurga Allah, kecuali orang tu berbuat dosa yang dosa besar yang tak boleh diampuni. Hadis riwayat Imam Tirmizi, sahih. Ini yang kedua. Siapa-siapa yang jaga anak yatim, kita yang malam ni dapat ilmu, kita usaha. Yatim yang pertama sekali kita cek adalah saudara mara kita sendiri.
Sedara-sedari kita, mahram kekal kita, yang tu kita kena jaga. Mungkin anak buah kita, mungkin sepupu sepapat kita, yang tu kita kena cek. Yakni kata Nabi, siapa-siapa yang jaga sara hidup anak yatim, makan, minum, dia tak jaga, dia tak ambil pun jadi anak angkat. Sebab masa dia masuk Minang, mak orang tu tak terima. Tu kan. Dia tak berjadi lah. Tapi dia bagi sumbangan tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan bagi 100, 200, 100, 200, atau dia beli benda-benda asas, makan, minum. Ya, kata Nabi di sini, ta'amihi wa syarabihi. Maka janji Nabi SAW bahawa adkhalahul jannah. Ya, maka Allah akan masukkan orang tu ke dalam syurga, illa, kecuali dia buat dosa. Dosa apa? Syirik. Dan dia tak minta ampun pada Allah. Bab ni pun kita jumpa juga. Jumpa kat mana? Buat rumah anak yatim, guna anak yatim untuk kutip derma, kepentingan peribadi. Masa ambil gambar anak yatim pakai koyak-koyak, tapi dia alfat dengan velfire. Adalah. Itu kita jumpalah. Memang kita jumpa. Jadi kita buat bagi betul lah, buat mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini sama, ujian pada saya juga sama. Kami ada sekolah tahfiz. Ya, ada penderma-penderma dan pewakaf-pewakaf yang sering bantu kami. 2 tahun kena tutup masa PKP. Derma masuk macam biasa. 2 tahun, gaji staf tak pernah kurang walaupun RM1. Tak pernah kurang walaupun RM1. Tu, sampai macam tu. Rezeki. Sebab tu, kita usaha duduk dengan Allah. Yang lain-lain biar Allah yang uruskan. Kita tak payah risau sangat lah. Kita tak payah risau. Sebab tu Nabi ngajar kita dalam bab doa. Nabi dia tak berdoa macam kita. Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, lindungi aku dari siksa kubur, lindungi aku dari fitnah kelalaian dunia, lindungi aku dari fitnah saat aku mati, lindungi aku dari kejahatan Dajjal. Tu yang Nabi minta. Masuk neraka tak mau. Sebab kita orang Islam, tempat kita dalam syurga. Tapi kita tergedik-gedik cari jalan ke neraka. Bukan tak nampak jalan syurga, tapi saja buat. Bukan tak tahu. Perasaan tak Tuhan nampak, tahu. Buat ke? Buat. Tu, ya. Minta jauh daripada siksa kubur. Kubur tu biar jadi min riyadil jannah, ya, taman-taman daripada taman syurga Allah. Tak nak jadi lubang api neraka. Lepas tu kita minta supaya Allah jadikan dunia ni mengajak kita buat kebaikan. Ada bini-bini ngajak kita, bang, masjid, solat jemaah. Hari tu Ramadan, ya awak belum Tok Imam sampai, awak dah sampai. Sekarang Tok Imam pergi balik, awak tak pergi-pergi. Isteri dapat isteri tu dunia tu. Isteri yang selalu ingatkan suami. Dapat suami yang udah mesyuarat sikit-sikit cukup. Orang perempuan kan kuat marhaban. Orang lelaki meraban. Itu yang jadi masalah sekarang. Orang perempuan tadarus Quran, hari ke-15 dah habis. Entah apa dia baca pun tak tahu. Buat 10 grup. 10 grup, satu grup baca 3 juzuk, 10 grup kan 30. Kan? Satu hari selesai lah. Lepas tu claim khatam 30 juzuk. Banyak kau punya cantik. Baca 3 juzuk, claim pahala 30 juzuk. Baca, kalau nak buatlah ikut sunnah betul. Sunnah dia, kalau awak baca 3 juzuk, khatamnya 3 juzuk je lah. Kalau awak baca 30, sunnah je 30. Itu je keadaannya. Tapi kita nak buat.
Tapi buat ikut cara kita. Lepas tu yang paling penting majlis khatam Quran. Tempah baju baru. Orang perempuan tu. Tempah baju baru, bunga telur ni ke bersepah-sepah. Kan? Lepas tu tutup Quran Ramadan tahun depan pula. Baju baru lagi. Tu. Maka kita sepatutnya buat bagi kena cara mengikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Ya, yang pertama Allah sediakan Allah letak dia bersama dengan Nabi dalam syurga Allah. Yang kedua, Allah sediakan bagi dia duduk dalam syurga, ya, kerana dia jaga anak yatim. Jaga-jaga. Doa hak macam Nabi doa. Doa lah kita ni selalu tanya, Ustaz, ada tak doa-doa nak mudahkan rezeki? Saya kata akak dah banyak rezeki. Rezeki apa Ustaz? Semenjak menikah ni 28 tahun. Teruk benar. Teruk apa? Badan akak masa menikah 44, sekarang 88. Tu bukan rezeki ke tu? Cuma tak perasan aja. Kalau tak cukup, dia kurus kering. Ini sebab apa? Sebab Allah bagi apa yang kita perlu. Tapi kita cuba mengambil apa yang kita mahu. Jadi kita rasa tak cukup lah. Baik. Jadi kita tak payah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Rumahku kecil, besarkanlah. Hartaku sikit, banyakkanlah. Biniku 1, 4-kanlah. Tak payah doa merapu-merapu. Patut yang kita doa jauh daripada api neraka, jauh daripada azab kubur, jauh daripada dunia yang melalaikan. Sibuk fikir nak besarkan rumah tu orang perempuan. Iya sungguh. Bang, 2 dapur bang. Orang sebelah tengok rumah baru 2 dapur, 1 dapur kering, 1 dapur basah. Saya pun kata, suami dia mujhid tumse muhabbat hai. Dia sayang dengan bini dia. Walaupun masing-masing, kalau umur 60, Nabi mati berapa? 63, tinggal 3 tahun lagi. Nak buat apa lagi dah? Gigi pun tak ada nak makan. Tapi nak buat juga kita. Maka kita sayang ke bini, buat jugalah dapur baru, 1 dapur basah, 1 dapur kering. Sampai bini mati, 2-2 kering, tak masak-masak. Entahlah manusia. Itulah lalai. Kenapa? Sebab iman kita, dia hanya ainul yakin. Dia tak hakul yakin. Lagi kita tak nampak kiamat, kita tak percaya. Walaupun Nabi dah bagi tahu dah dunia ni fana, binasa. Tapi kita duk ingat macam kita kekal. Kita perasan, cek naik 21, cek naik 23, cek darah tinggi 180. Duduk tengah-tengah solat berdebu ke belakang, tinggi penuh. Tu kan. Tapi dia balik-balik fikir, rasa macam nak pecah rumah belah depan. Tengok manusia. Itu kelalaian manusia. Baik. Semua nak bagi kita faham, yang paling penting fahamlah. Baik. Yang pertama tadi, apa kata Nabi? Orang yang jaga anak yatim ni, dia akan duduk dalam syurga dengan Nabi macam ni 2 jari. Okey. Yang kedua tadi, dalam hadis ni, siapa yang buat baik kepada anak yatim ni, maka Allah sediakan baginya dalam syurga Allah Ta'ala tempat yang khas. Dan yang ketiga, last pada malam ni, iaitu Nabi kata rumah yang terbaik adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim dan disantuni. Dan rumah yang paling buruk adalah rumah yang ada anak yatim tapi dizalimi. Bersandarkan hadis riwayat Imam Ibn Majah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Mana-mana rumah yang terbaik bagi rumah orang Islam yang ada rumah anak yatim, dalam tu ada anak yatim, rumah orang biasa, tapi dalam tu dia ambil anak yatim, dia jadikan anak angkat dia. Dan anak yatim itu dia jadikan yuhsanu ilaihi,
dibaiki. Maksudnya buat baik kepada anak yatim. Rumah ni adalah rumah yang paling baik. Wa syarru baiti fil muslimina baitu fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan rumah yang paling buruk yang dalamnya ada anak yatim tapi dizalimi anak yatim tersebut ataupun dilayan dengan buruk terhadap. Maka ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ada 3 hal yang kita sembang berkenaan dengan anak yatim. Sebab tu bila kita mengaji dalam sunnah Nabi, kita dapati Nabi menikah 12 kali. 12 isteri. Hanya seorang saja anak dara, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hanya seorang saja. Yang lain tu menikah ni semuanya menikah dengan mereka yang kematian suami di medan perang. Bukan saja-saja kita tak jadi kalau nak menikah 2. Sekarang umur 60, kalau nak menikah nak cari hak 20. Kalau kita le macam orang berkenan dengan dia. Tu kan. Itu cerita dia. Maka kalau kita nak ikut sunnah lah, ustaz ikut ke tidak? Saya pun tak kot. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita juga. Saya sendiri pun ada isteri meninggal. Masa mula-mula sekali saya jaga isteri saya 6 tahun, sakit teruk, kanser. 6 tahun. Kanser dia lama lah. Tapi yang paling teruk sekali dalam tempoh 6 tahun, jaga sungguh-sungguh. Dalam tempoh tu dia kata, pergilah menikah. Sebab dia memang sakit. Pergi menikah. Saya kata teringin juga. Bohong kalau tak teringin. Tapi kita fikir dari sudut agama. Sunnah Nabi ni dia menikah 2 dan 3 selepas pemergian Khadijah binti Khuwailid. Lepas Khadijah meninggal, baru dia menikah dengan Saudah. Lepas dia menikah dengan Saudah, baru lepas tu dia menikah dengan Aisyah. Jadi saya katakanlah saya nak menikah lain pun, maka selepas dia meninggal. Dalam hati duduk tahan macam tu, duduk minta supaya Allah bagi kita kekuatan untuk jaga dia. Maka Allah tunaikan permintaan saya. Meninggal bulan 3, bulan 5 nikah. Contoh, ada orang kata, ustaz cepat benar. Kan? Saya dah 13 tahun ustaz, engkau tak laku. Saya laku. Dapat umur 29. Kan? Tanya kameraman tu. Ya. Sajalah nak bagi tahu, bukan apa, bukan hidup kita ni. Kita tak payah rancang sangat. Hak paling letak di hujung tu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hak tu. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi kesimpulan kita pada malam ini, jom kita yang lelaki maupun yang perempuan, andai ada di keliling kita seorang 2 anak yatim, bukan payah kita pergi rumah anak yatim tu nanti. Hak masing-masing jaga di keliling dia. Belah kanan, belah kiri, belah depan, belah belakang. Kalau ada anak yatim, kita pakat-pakat cari ruang bagi bantuan kepada mereka. Sama ada bantuan pendidikan, bantuan pakaian, bantuan makanan, bantuan kesihatan, bantuan kasih sayang, apa saja yang mampu. Maka Allah jamin pada kita, pertama, masuk syurga duduk dengan Nabi. Yang kedua, ada tempat khas dalam syurga. Dan yang ketiga ni, Allah kata rumah tu adalah rumah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Tuan-tuan, memandangkan malam ni ada anak yatim. Ada anak yatim. Jadi siapa yang tengok anak yatim, kadang salah ngulu lah. Kalau nak mula. Lepas tu kalau ada mak dia tu tanya, kosong ke tidak? Tanya siap. Jangan tangguh-tangguh lagi. Iya, nak buat baik ni fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Saya pun nak tanya kejap lagi. Baik, sampai di sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa mereka yang datang daripada keluarga yatim dan yatim piatu ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami sifat berkasih sayang kepada keluarga yatim ya Allah. Berikan kami kekuatan agar kami dapat membantu mereka ya Allah di dunia hingga dapat tinggal bersama mereka di dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.